untuk ada kesinambungan, saya sebut sahaja yang sebelumnya. Di antara adab-adab ketika akan makan buah ke, makan nasi ke, makan lauk, membaca basmalah ketika akan makan. Nak makan tu baca basmalah. Basmalah tu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kita dalam mazhab Asy-Syafi'i, bismillah itu adalah ayat Al-Quran Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa halul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم، وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، وإلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين وتابعيهم، وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين، وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أساندنا وسلسلاتنا، وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين، وخصوصا إلى روح الإمام الغزالي رحمه الله، وإلى روح الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله، وإلى شيخنا الشيخ الحبيب محمد أمين بن أدروس الحسيني. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Alhamdulillah, kita jumpa lagi untuk kali ini kitab Al-Adab. Adab yang keberapa tu ya? Yang ke 12. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tengok di library saya tu ada satu buku saya ni, ini. Siapa yang nak dapat boleh dapatkan sekejap lagi ya. Ni siapa nak belilah boleh dapatkan. Saya tak ingat berapa harga, tak ingat saya. Hari tu berapa harga tak tahu. Ini yang baru ni. Ni cetakan paling baru. Yang lama berapa? 50. Ni boleh kira 50 siapa nak ambil. Tapi yang ni tebal ni nah. Saya pun tak tahu apa harga dia. Lama dah depa tak jual. Jadi siapa nak ambil silakan. Dengan harga berapa tadi? 50 ni. Bismillahirrahmanirrahim. Adab ke berapa tadi Kak Acha? Adab makan dan minum. Yang ke berapa? Kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab kita tak ni masa nah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa ada kitab ni, muka surat 130, hak saya punya. Hak tu berapa? 95 je pasal hari tebal. Adab makan dan minum untuk ada kesinambungan, saya sebut sahaja yang sebelumnya. Di antara adab-adab ketika akan makan buah ke, makan nasi ke, makan lauk, membaca basmalah ketika akan makan. Nak makan tu baca basmalah. Basmalah tu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kita dalam mazhab Asy-Syafi'i, bismillah itu adalah ayat Al-Quran. Maksud dengan secara tidak langsung, kita juga dianggap telah membaca ayat Al-Quran. Tahu tak pahala baca ayat Al-Quran?
Ya, satu huruf sama dengan satu kebajikan. Satu kebajikan sama dengan 10 pahala. Bismillahirrahmanirrahim tu berapa huruf tu ada tu. Jadi untung tak? Dapat makan, dapat juga pahala. Jangan risau. Kemudian kalau insya-Allah ada orang niat tak elok, insya-Allah itu jadi pendinding. Tidak sedikit orang yang mengamalkannya tu, racun yang dibubuh tadi tu jadi tawar. Mungkin gelas tadi jadi pecah. Sebab barakah kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Tambah siapa yang amal 786 kali yang telah diijazahkan dulu lagi lah. Bismillahirrahmanirrahim dah jadi sebati dalam hidup dia. Ada kan kita ijazahkan dulu. Meskipun orang yang akan makan dalam keadaan janabah atau haid, paling sedikitnya dengan membaca Bismillah, dan paling sempurnanya Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya, sebab di sini disebut dalam keadaan janabah. Janabah ni junub lah. Junub tu maksudnya keluar air, maaf ya, air mani. Kalau suami isteri tu selepas berhubungan lah. Jadi kalau rasa haus ataupun lapar, kalau makan makruh. Jadi kerana itu berwuduk dulu. Walaupun wuduk tu tak boleh mengangkat hadas besar. Wuduk dulu baru nak makan ataupun minum ya. Yang lebih utama dalam membaca basmalah adalah pada setiap suapan makanan yang akan dimakan. Makan bismillah. 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 Okay, ya. Tak boleh bismillahirrahmanirrahim. Bismillah saja. Bismillah. 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 Boleh. Yang lebih utama tatkala membaca basmalah, iaitu ketika akan makan, dan bacalah hamdalah ketika selesai makan dengan cara mengeraskan suaranya, yang sekiranya bacaan tersebut terdengar oleh dirinya sendiri dan orang yang berada di sampingnya. Begini, saya pernah ikut Syekh Nuruddin makan, dan kami makan satu talam ya. Bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Kemudian ada orang bersama dengan beliau kan dalam makan tu. Dia pun jawab apa yang patut. Kemudian makan bismillah. Gitu setiap kali tu. Kalau setiap kali makan bismillah, alhamdulillah, bismillah, lagi bagus. Tapi kalau ada teman di sebelah, janganlah concentrate tu je. Nanti orang tak nak makan lah dengan kita. Dah sepanjang-panjang je tu, ceria sangat-sangat. Sekali-sekala bersembang juga. Apa khabar? Sihat ke? Apa kono Jang? Saya balik daripada Jelebu Jelebu Negeri Sembilan. Tapi bahasa itulah yang saya belum kuasai, dan yang saya tahu apa kono Jang. Tambah O saja. Oh gitu. Apa kono? Tapi kenapa jadi apa kono Jang? Kenapa? Nama lelaki apa kena yang tomonong aja. Ada lagu tu kan, teman dia tu. Mau ni jangan cerita dulu, kita baru nak mula ni. Nak ceritanya orang Nagori kalau buat masak lomak salai, soda. Daging salai masak lomak. Saya ke ajar. Ini rakam kan, tak jadi live pula ni, tak jadi, tarik balik. Kenapa dikuatkan? Supaya mengingatkan orang sebelah. Bismillah, alhamdulillah, bismillah. Ingatkan, takut dia tadi tak baca bismillah. Membaca doa ketika akan makan, iaitu Allahumma barik lana fima razaqtana wa at'imna khairan min. Ada terjemah tak ada kan? Ya Allah, berkatilah kami pada apa yang telah Kau rezekikan pada kami, wa at'imna khairan minhu, dan bagilah kami makan sesuatu yang lebih baik daripadanya, iaitu di syurga. Wa qina adzaban nar, jauhkan kami daripada api neraka. Allahumma ja'alhu rizqan thayyiba, ya Allah jadikan ia rezeki yang baik. Baik maksudnya apa? Dia bukan saja mengenyangkan, tapi barakah tu. Dan kesihatan, dan kalau ada sakit boleh dihindari makanan itu. La tabi'ata fihi wala hisab, tidak akan diikut, maksudnya diikut makanan itu tu akan dia persoalkan di akhirat nanti, wala hisab. Jika lupa
tidak membaca basmalah dan doa sampai di pertengahan makan atau sampai selesai makan, ya Allah, habis makan baru ingat. Sedap sangat masak lomak tadi tu. Allah, tu Allah bagi anugerah ya. Tak semua orang yang boleh masak daging salai masak lomak. Kadang-kadang santannya mungkin cayak, sama juga itik, telur itik masak lomak. Rupanya bukan senang masak itu ya. Dia kena guna telur itik yang fresh. Kalau yang dah lama katanya tak berapa juga. Saya jangan cerita juga ya. Sebab tadi mengajar di Masjid Negeri. Tak payah cerita lah. Kita nak cerita juga. Boleh? Suka dengar cerita eh? Saya balik daripada Jelebu minggu lepas lagi. Kemudian hari Rabu tu kan ada kuliah di Masjid Negeri. Saya ceritalah benda ni sikit. Apa-apanya ada orang Negeri Sembilan duduk depan saya tu. Sini pun ada Ustaz. Sini pun ada. Ya. Tuan Haji. Ya salam. Tapi Tuan Haji jangan buat. Tuan Haji jangan buat. Kenapa? Sebab minggu lepas saya bagi tahu tadi dia bagi kambing salai daging salai masak lomak dan telur itik. Bang Haji jangan buat. Kan saya akan datang bulan depan ni. Bang Haji dekat Ajar Salwa jangan buat tu yang kadang-kadang saya tak nak cerita. Saya sebenarnya nak cerita share saja. Tapi minggu depan ada lah benda tu. Tolong jangan bulan depan jangan buat. Tolong ni special request ni. Sebab saya tak nak menyusahkan. Tapi kalau tak menyusahkan tak serius. Tak payah buat tak apa. Maksudnya tidaklah membebankan. Dan bacalah surah Al-Ikhlas. Jangan disebut Al-Ikhlas. Al-Ikhlas tak, baca surahnya. Dan jangan tinggal baca 3 kali pagi, 3 kali petang. Tolong ya. Antara surah yang jangan kita tinggal setiap hari, 1, 3 kul. Qul Allahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Siapa yang baca 3 kali pagi, Allah akan jaga dia, protect dia sampai ke petang. Siapa yang baca petang, Allah akan protect dia sampai ke pagi. Bila waktu malam tu cover pagi sampai petang, petang sampai pagi. Maksudnya malam tu tak baca pun tak apa, dah di cover, tapi nak baca lagi elok. Boleh? Itu satu. Yang kedua, surah Yasin. Surah Yasin ni tak perlu kita nak syarah lagi, memang fadilat yang banyak sangat. Untuk siang, untuk malam pula, supaya jangan terasa banyak sangat beramal, bagi yang malas macam saya ni, bacalah Al-Mulk. Cukuplah tu. Siang Yasin, malam Al-Mulk. Kalau nak zikir lagi tambah siang Al-Wirdul Latif. Ada dalam buku kita Al-Wirdul Latif. Buku itu ada kat Ajar. Kemudian malam Ratibul Haddad. Satu ketika nanti saya akan bagi tahu pada Kak Ajar Salwa, saya nak syarah kenapa kalau tak ada zikir lain cukup baca Al-Wirdul Latif. Ada dalam buku kita ni. Kenapa? Sebab dalam tu berkumpul bacaan-bacaan, salawat-salawat, zikir, dan setiap satunya ada fadilat masing-masing. Kalau tidak fadilat, pahala, fadilat sebagai pendinding diri. Antara yang dibaca dalam Al-Wirdul Latif, dibaca siang tu, 3 tadi tu. 3 kul tadi tu dipanggil. Kalau surah Al-Falaq dengan An-Nas, itu dipanggil mu'awwidhatani, 2 pelindung. Atau mu'awwidhataini, tadi guna marfu', ni guna mansub ataupun majrur. Itu kalau Al-Falaq dengan An-Nas. Tapi kalau campur Qul huwallahu ahad, dia akan jadi Al-Mu'awwidhat, pelindung-pelindung. Kalau tadi 2 pelindung, mu'awwidhatani atau mu'awwidhataini, 2 pelindung. Al-Falaq dengan An-Nas. Tapi campur dengan Qul huwallahu ahad jadi pelindung-pelindung. Janganlah tinggal.
dan juga sebelum tidur. Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiup di tapak tangan sampai habis, barulah jangan diangkat. Waktu tu mungkin tak ada pakai tudung dah, waktu tu di atas ni nah. Jangan diangkat. 2 tempat je jangan usap. 1 tapak kaki, 2 di depan dekat kubul. Yang lain buat. Itu baru 1 set. Buat lagi kali kedua. Buat lagi kali ketiga. 3 kali. Maaf ya. Kalau layers kalau 3 layers tu kuat tak? Tapi ada juga orang yang minta sekali. Masuk. Nak baca ayat kursi dulu boleh, nak baca tu dulu pun boleh. Pasalnya elok baca tu dulu Kak Ajar sebab mengantuk. Sebab kalau dah baring tak buat dah. Kalau kan ayatul kursi boleh buat baring, itu tak boleh buat baring. Kalau buat baring bila nak sampai ke hujung, kan? Baca tu dulu. Satu lagi, kalau memang mata tu berlipat-lipat, ya Allah, mengantuknya tu, lepas isyak terus buat. Nanti baru kita buka telekong semua sekali, tidur sajalah. Sangat bagus. Cuma bahaya Kak Ajar, sebab takut baca Al-Mulk Tabarakalladzi je. Faham maksud saya ni? Memang paling bagus sebelum tidur, tapi takut nanti dia dah lepas isyak tu paling bagus. Lagipun Al-Mulk tu kita dah hafal dah kan. Paling bagus Al-Mulk tu baca lepas isyak, sebelum nak tidur tu. Tapi kalau waktu maghrib ustaz tak datang, baca boleh. Jangan baca lagi nanti sebelum tidur, takut tertekan pula. Sekali cukup semalam. Yang dikatakan malam adalah maghrib sampai subuh, anytime. Katalah sebelum tidur lupa baca Al-Mulk, bangkit tidur nanti baca Al-Mulk. Kalau payah sangat, maaf ya, untuk orang yang malas, maaf ya, buka je lah YouTube. Betul, buka YouTube, dengar dan baca. Jangan dengar dia yang dapat pahala. Dengar ikut sekali tabarakal, kan kita ingat-ingat lupa. Kalau lupa ingat lupa kan. Sebab memang mencabar juga menghafal tu. Sebab kadang-kadang dia termasuk ayat-ayat lainnya, dia baca, kita baca. Tapi janganlah buka yang bertaranum tu, tabarakal, sampai tidur pula. Baca yang laju ya. Jangan tinggallah semula ya. Surahnya tadi kalau boleh wajibkan diri sendiri sampai meninggal. Kalau boleh ya. Ini bukanlah wajib, maksudnya wajib syarak, tidak. Supaya kita ada strong determination, bersungguh kita buat. Apa dia tadi? Surah Yasin siang. Saya tak kata pagi ni. Siang maksudnya nak baca pagi boleh, tengah hari boleh, petang boleh. Tapi paling bagus baca pagi lepas subuh. Sambil driving, sambil pergi daripada rumah ke masjid, insya-Allah sampai wa ayatul lahumul ardu lam yatatu ahyaina. Ada sampai tentu dah. Dekat je masjid tu. Yang kedua, malam baca Al-Mulk, jangan tinggal. Allah, gembiralah kalau baca surah Al-Mulk, tetap tahu gembira tu. Sebab kita baca hadis yang kita yakin. Satu, dia akan jadi pemberi syafaat. Selagi orang yang bacanya tak diampunkan dosa, dia akan tuntut. Surah Al-Mulk itu dibaca anytime, malam atau siang. Tapi kalau baca malam memang ada khusus. Baca malam dia akan jadi apa? Peguam bela dalam kubur. Itu khusus malam. Terserah pilih. Kalau baca siang nak kena baca malam juga. Sebab kalau baca siang dapat yang tadi, tapi peguam bela dalam kubur tak dapat. Tapi kalau baca malam dapat dua-dua. Tu maksudnya ni orang yang malas beramal ni, dia fikir mana satu yang nak ni. Tapi kalau orang yang rajin, lepas solat tabarak anti, dah sedap sangat. Surah Tabarak tu sedap ya, masya-Allah. Jadi zikirnya siang Al-Wirdul Latif, tolong catat ya, Al-Wirdu Al-Latif. Malam Ratibul Haddad. Banyak dalam buku ni macam-macam amal ni. Tapi kalau disuruh pilih satu zikir sahaja siang malam,
pilihlah Al-Wirdul Latif. Siapa yang biasa baca ma'thurat, ketika dia baca Al-Wirdul Latif, yang ma'thurat tu termasuk dalam Al-Wirdul Latif. Malah lebih banyak lagi Al-Wirdul Al-Latif. Baca tu pun dah cukup dah. Nah, ya Allah, kalau orang tanya saya lah yang tak ada ilmu ni, Ustaz, apa amalan yang merangkum semuanya? Baca Quran, tahlil, salawat, zikir, macam-macam. Saya jawab satu je. Apa? Al-Wirdul Latif. Sebab itu saya berniat ni untuk menulis syarahan tentang Al-Wirdul Latif. Saya tak pernah bagi tahu tempat lain ni, jangan bagi tahu orang ya. Nak buat macam mana? Yang live pun jangan bagi tahu orang, supaya niat saya ni akan mulus, akan terus. Sebab zikir itu apa yang tak ada? Fatihah ada, Qul huwallahu ahad 3 tadi, 3 lagi tu, baca 3 lagi tu kan pendinding. Ayatul Kursi, Allah, kalau cerita Ayatul Kursi, saya dah cerita sikit waktu daurah dulu kat sini memang setiap satu tu memang sangat dahsyat. Saya akan bagi tahu nanti, saya syarahkan satu-satu yang ada dalam kitab kita tu, supaya tuan-tuan baca tu dengan penuh yakin dan penuh mengharapkan keridaan Allah dan pembalasannya. Baca surah Al-Ikhlas dan doa berikut ini, Bismillahi ala awwalihi wa akhirihi, dengan nama Allah atas awalnya dan akhirnya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum ta'aman," jika salah seorang daripada kamu makan, falyaqul, maka bacalah bismillah, dengan nama Allah. Tu je pendek. Fa in nasiya fi awwalihi falyaqul bismillahi ala awwalihi wa akhirih, dan jika dia lupa membaca basmalah pada permulaan makannya, maka bacalah bismillahi ala awwalihi wa akhirih. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya ay yusammiya ala ta'amih, barang siapa yang lupa membaca basmalah ketika makan termasuk minum falyaqra, bacalah qul huwallahu ahad idza faragha, baca surah Al-Ikhlas ketika selesai makan. Jarang juga kita dengar ni. Kita biasa bismillahi awwalahu wa akhirahu, ataupun bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Ini bismillahi ala awwalihi wa akhirihi boleh, cuma Al-Ikhlas tu jarang kita dengar. Jangan kata Al-Ikhlas, bismillah pun lupa. Tapi tak apa, balas dengan bismillah, sebab ada riwayat. Tidak makan dengan memakan tangan kiri, kecuali jika terdapat uzur pada tangan kanan. Contoh sakit atau terputus tangan kanannya, maka boleh menggunakan tangan kiri. Tapi nampak pelik lah dalam hidup saya sekali saya tengok ada orang makan tangan kiri. Kidal tak apa saja, walaupun kidal tapi dengan tangan kanan juga. Tapi memang katanya beliau bagi tahu saya, Ustaz, maaf ana makan tangan kiri ni sebab tangan kanan ana cedera. Kita pun khair sebab kita baca kitab kan, tapi mata jadi pelik lah. Jadi bila makan tu tak tengok dia dah, tengok makanan, concentrate. Sebab kalau tengok dia, takut dia sekat. Bayangkan tangan ni, tangan ni untuk apa ni, jangan sebut. Sebab itu ketika berzikir, bagi kesempatan tangan kiri juga berzikir. Takut dia komplain. Ni bahasa Syekh Nuruddin, guru kami Syekh Nuruddin, nanti takut ni komplain, saya digunakan untuk basuh tu je, ini gunakan untuk makan. Hands guna dua-dua. Subhanallah, 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 dan ni balik, ataupun subhanallah, subhanallah, subhanallah. Selang-selang, kita takut lupa. Subhanallah, ada orang bagi salam, Waalaikumsalam. Mana pula? Paling elok selesaikan kanan, baru kiri, kanan, kiri kita. Kenapa? Bagi kesempatan. Di samping dia basuh benda tu, dia juga berzikir. Siapa yang ada tasbih, jangan bertasbih selepas solat. Maksudnya jangan pakai biji tasbih dah. Jangan. Sebab bagi kesempatan tangan, bila lagi dia nak zikir? Bagi tiga-tiga ni. Tapi kalau tengah bersia-sia, tak apa, pakai tasbih dan pakai counter. Dia tengok tempat. Kalau kita memandu, janganlah pakai tasbih. Kalau dia terkait nanti dekat steering tu kan.
Tengok keadaan. Paling bagus, tangan paling bagus. Sebab dia akan jadi saksi nanti. Tapi kalau dah beribu-ribu, kita tak tahu. Kalau seorang-seorang kat rumah tak apa. Tapi kalau dah beratus-ratus, mana tadi? Kanan ke kiri tak tahu. Lah, kanan. Walau ni dah 2 kali. Kena pakai tasbih. Tasbih yang terbaik, dia ada anak dia ni. Apa tujuan dia ni? Tujuan dia kalau dah 100 pusing ni, tariklah ni. 200 tarik. Sampai 1000 baru tarik yang satu ni. Jadi tak perlulah kita berpanjang-panjang melilit pinggang. Dan kembang poket ni. Apa tu Ji? Tak ada apa, keluar-keluar tu dia. Ni, bayangkan 1000. Sebenarnya tak perlu macam tu. Kalau kat rumah tak apa. Kalau kat tempat lain takut dia main budak-budak nanti. Ataupun mengganggu orang nanti. Kan ni panjang sangat-sangat-sangat. Jadi kalau begini, dia just nice. Dan ni betul lah untuk beli tasbih yang baik. Ini, jangan sampai cepat jatuh. Bila kita tarik ni, biar dia ketat sikit ni. Ini. Jangan nanti kita dah 500 dah ni. Tiba-tiba dia longgar. Tik-tik-tik jatuh. 400 balik. Banyak tu 400 tu. Lepas tu buat lagi 700. Tengok 2 pula dah jatuh. 500 lah kita pun. Habis tak habis-habis ni. Syaitan pandai dia cucuk kita. Kita jadi dull. Kita jadi bored ke boring. Jadi bored lah. Nanti tu pandai dia. Sebab tu pandai-pandai lah adjust. Kalau ni agak-agak cepat turun, bubuhlah benang ke whatever, jumpa dengan orang yang pandai tasbih, tukar tali dia bagi ketat sedikit. Dan satu lagi, selalunya kayu kokar yang saya tengok dulu, benang dia halus. Tukarkan, doublekan benang tu ataupun pakai benang yang besar. Macam benang saya ni besar. Kenapa? Sebab takut dia putus. Tengah-tengah kita sedap ni, habis terlerai habis. Kawan-kawan pula tolong kutip. Itu cara nak bertasbih. Jangan tak ada tasbih, kena ada tasbih. Kena ada. Yang ni yang original, yang begini. Boleh yang ni boleh. Tapi takut nanti masuk air kosong balik. Yang ni kena ada supaya jangan lara. Kalau katakan guru kami Syekh Nuruddin, kalau dekat tangan macam ni, maaf ya, bukan tunjuk ni. Kalau tengok Syekh siapa yang pakai begini, bukan nak tunjuk, tak. Ni supaya nak apa, nak bagi tahu diri, jangan hang tengok macam-macam. Tasbih di tangan takkan tengok orang. Dia nak tengok orang pergi tempat hak tak elok ni. Ni tujuannya ni. Ada setengahnya dekat ni, ada setengahnya. Bukan nak tunjuk, tak. Tapi buat macam ni tengok masyarakat. Kalau masyarakat dah faham tak apa. Tapi jangan bawa KL berjalan lagu ni. Memang niat tak tunjuk pun, tapi orang pun lagi viral. Ya. Kena ada tasbih. Kalau tasbih mahal sikit pun tak apa ya. Sebab bila mahal kita sayang. Bila sayang, pegang, apa lagi guna. Kalau tak, tasbih siapa tak tahu. Tak apa orang lain kot. Sebab dia ada 2 longgok gini kat rumah. Jadi tak salah. Tasbih apa pun boleh. Tapi kalau mahal sikit kan kita sayang. Untuk mengajar untuk kita selalu bawa. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'kulu ahadukum bishimalihi wa la yashrab bishimalihi. Janganlah salah seorang daripada kamu makan dengan tangan kirinya dan jangan pula minum dengan tangan kirinya. Fa inna syaitan ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Kerana sesungguhnya syaitan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya. Kalau boleh kita nak mukhalafah, jangan sama dengan syaitan. Syaitan kan suka suruh orang berkelahi. Orang yang suka suruh orang berkelahi, gosip semua tu, maaf ya, walaupun bukan daripada jenis syaitan, tapi perangainya syaitan. Tak mahu kita. Finally, syaitan nanti masuk ke mana? Last nanti masuk ke mana? Syurga ke neraka? Nak tak kita ikut mereka? Tak nak kan? Mukhalafah. Maksudnya jangan ikut syaitan. Sebaliknya ikutlah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak tahu cara Rasulullah, tengok sahabat. Nak tahu sahabat, tengok tabi'in. Nak tahu tabi'in, tengok ulama-ulama. Itu cerminan Rasulullah walaupun tidak exactly. Ya, faedah. Hukum makan dengan menggunakan tangan kanan. Menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i, hukum makan dengan tangan kanan adalah sunnah. Apa maksud sunnah? Ma yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqibu tarikuhu. Buat dapat pahala, tinggal tak berdosa. Sedangkan menurut pendapat sebahagian ulama, hukum makan dengan tangan kanan adalah wajib. Wajib maksudnya apa? Siapa tak makan dengan tangan kanan berdosa. Sampai gitu tu. Wa dhahaba ba'dhum ila anna al-amra bil akli bil yamin lil wujub, dan sebahagian mereka telah berpendapat kepada sesungguhnya perkara makan dengan tangan kanan itu adalah wajib. Sisa makanan yang sudah dimasukkan ke dalam mulutnya, maka janganlah dikeluarkan kembali ke tempat makanan yang sedang dihidangkan. Kalau tak nak, ambil bubuh dalam tisu ke ataupun sembunyi-sembunyikan. Sebab dah masuk dalam mulut tadi tu. Berayak-ayak pula tu, kita pun Allahu Akbar. Hilang, putus selera. Sebab tadi bukan main sedap lagi. Daging salai masak lomak. Orang tadi tu dimasuknya dalam mulutnya daging salai. Asalnya berlomak. Bila dia keluar tu, ya Allah, berayak-ayak, bukan berlomak. Kita pun tak lalulah dia buatnya. Mendahulukan untuk makan buah-buahan terlebih dahulu sebelum memakan makanan yang lain. Misalnya sebelum makan nasi, maka makanlah buah-buahan terlebih dahulu. Kemudian baru nasi, kemudian makanlah sesuatu yang manis. Tengok cantik ni. Kan? Apa dia dulu tadi? Buah-buahan, baru makan nasi. Jangan lupa lauk, jangan nasi saja. Barulah lepas tu makan yang manis-manis. Allah, dah terbayang terima ya. Minum paling elok selepas makan. Jangan orang panggil apa? Selang-selang. Selang-selang tu apa istilahnya? Sulam air kan? Sulam kan? Makan, sulam. Tak elok. Sebab dia tak dah dicerna lagi. Biar dia cerna turun ke bawah tu. Kenapa makan buah dulu? Sebab dia mudah dicerna. Baru makan nasi, baru makan manis-manis, termasuk krema dan akuk kalau ada. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Tengok ulama ni dalam ayat Quran dia boleh keluarkan hukum. Dan buah-buahan daripada apa yang mereka pilih, koklah buah apa pun, dan daging burung daripada apa yang mereka inginkan. Maksudnya makan apa dulu? Buahan baru makan burung ke makan daging burung? Burung tadi tu. Makan burung ke makan daging? Daging burung. Imam Zakaria Al-Ansari ni disebut dengan Imam Bainal Hajarain. Imam di antara dua batu. Saya dah cerita kat sini rasanya 3 kali. Kalau disebut kenapa diapit 2 batu, boleh jawab? Tak ingat dah. Rasanya 3 ataupun 4, ataupun 5 ataupun 6. Boleh saya tulis sekarang? Imam Ahmad. Oh, baguslah Kak Ajah ingatlah cerita Imam Ahmad. Betul. Baguslah Kak Ajah. Last-last apa terjadi Kak Ajah? Last betul, baguslah ingatan Kak Ajah ni. Last apa terjadi Kak Ajah saja nak ni. Baru dia tahu. Kat mana dia tahu tu? Waktu di rumah tukang roti tadi tu, bila waktu dia tahu tu? Sebelum nak tidur ke nak makan? Sebelum nak tidur. Tapi moral of the story, apa amalan Imam Ahmad? Itu yang penting. Istighfar. Kita biasa Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita praktik yang kita belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba kira berapa kali. Ulang balik. Ulang balik.
Bismillahirrahmanirrahim. Satu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Maaf Kak Ajah Salwa dah tambah, saya nak praktik je nak bagi ni. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Boleh tengok kawan-kawan? Boleh tengok kawan-kawan sebelahnya belah. Sebab saya nak minum. Sebab kalau awak minum jangan tengok. Boleh? Boleh, silakan tengok kawan-kawan, bertanya khabar. Berapa kali tadi Kak Ajah? 5. Coba bayangkan berapa kali tu. Bismillahirrahmanirrahim tu darab dengan 10 tu. Hurufnya tu kan. Senang-senang. Saya nak buat apa tadi? Api 2 batu. Bismillahirrahmanirrahim. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Syekh tadi apa? Syekh? Syekh Zakaria Al-Ansari. Baik. Syekh Zakaria Al-Ansari yang kita sebut ini, nama beliau orang panggil juga dengan Syekh Bainal Hajarain. Syekh di antara 2 batu. Kenapa? Batu yang Hajar ni maksudnya batu. Ibnu Hajar tu kunyah panggilan. Pertama yang mengarang kitab Fathul Bari, syarah kepada Sahih Al-Bukhari, sangat terkenal. Nama beliau Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu guru beliau. Kerana Syekh Zakaria Al-Ansari mu'ammar. Mu'ammar ni orang yang panjang umur. Dan lagi dia menjadi guru kepada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang ulama besar fiqh mazhab Syafi'i. Meninggal tahun 974 Hijriyah beliau. Sebab itu beliau Ibnu Hajar, maksudnya Ibnu itu adalah anak, Hajar batu. Al-Asqalani dekat Asqalan. Nama beliau bukan itu, tapi itu nama kunyah panggilan. Kenapa? Sebab ada kaitan dengan kehidupan beliau. Beliau di masa muda ketika belajar tak secerdas orang lain. Beliau lambat menghafaz. Lalu beliau rasa dirinya kurang daripada orang lain dan dia rasa give up. Dia pun bawa diri masuk dalam gua. Cerita panjang saya pendekkan. Tiba-tiba dia mendengar ada bunyi. Air jatuh tu bunyi tik ke bunyi tok. Tik. 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 Ada yang kata tok. Campurlah TikTok. Ambil tok lah sedap. Sebab dia kan bunyi bergaung kan. Mungkin asalnya tik. Dalam gua tok. Kita ambil tok lah senang. Tok, 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 tok. Dia pun ikuti tentang mana tak ada bunyi ayat. Tiba-tiba dia jumpa ayat yang menitik di atas batu dan batu tu jadi lekuk. Dia pun fikir ayat ni lembut, batu ni keras. Sampai pasal apa sampai melekuk lagu ni? Dia mesti 2. 1, mengambil masa yang lama, continuously berterusan. Yang kedua,
Mengambil masa yang lama, dia berterusan dan mengambil masa yang lama. Daripada itu, dia belajar. Kalau batu boleh lekuk walaupun ia keras dengan air yang lembut, ini kan pula fikiran manusia, takkan tak boleh bentuk. Starting from that day, lalu beliau belajar daripada tadi tu, patah balik jumpa gurunya dan akui apa yang dia buat tu salah. Terus buat dan belajar sungguh-sungguh. Siapa yang tak kenal beliau sekarang? Kitab beliau Fathul Bari itu syarah kepada Sahihul Bukhari, tidak ada dalam dunia ni satu library, masjid, sekolah, pesantren, dayah pesantrennya, pondok, mesti ada kitab itu, Fathul Bari. Inilah orangnya. Jadi oleh kerana beliau belajar daripada batu, lalu orang panggil beliau anak batu. Bukan batu tungkup, telangkup. Batu apa tu? Batu bertangkup. Bukan batu bertangkup. Ini batu betul. Sebab tu nama beliau Ibnu Hajar. Hajar ni batu. Menariknya, beliau ada juga anak murid yang sangat alim, kerana umurnya panjang. Syekh Zakaria Al-Ansari umurnya panjang ya, dekat Mesir kuburnya. Alhamdulillah saya dah ziarah. Subhanallah, anak murid beliau nama Ibnu Hajar juga. Al-Haytami, asal Makkah. Mohon maaf, asal Mesir. Kemudian jadi mufti di Makkah. Jadilah beliau diapit oleh gurunya Ibnu Hajar dan anak muridnya Ibnu Hajar, sampai ulama kenal beliau dengan Syekh Bainal Hajarain, Syekh yang diapit dua batu. Sekarang dah cerita, nanti bulan depan cerita boleh ingat lagi. Hafalkan tu dulu lah, hafalkan dua nama tu dulu paling kurang. Baik. Menjelaskan dalam kitabnya Asnal Matalib, saya sempat baca sekejap di Madinah dengan Habib Zain, sekejap je baca, alhamdulillah dapat keberkatan. Yang bagi lil akili ay yuqaddimal fakihah, dianjurkan bagi orang yang akan makan untuk mendahulukan makan buah-buahan. Thummal laham, kemudian daging. Thummal halawah, kemudian makanan yang manis. Wa innama quddimatil fakihah, dan sebab didahulukan untuk makan buah. Kenapa tu? Li'annaha asra'u istihalatan, kerana ia lebih cepat dalam penghadaman, pencernaan di bawah perut, tak sakit. Wa yambaghi an taqa'a asfalal ma'idah. Oleh kerana itu, sebaiknya buah-buahan tersebut diletakkan di bahagian bawah lambung perut, ni usus. Kalau dia di atas takut nanti sakit perut. Sebab itu makan buah dulu sikit, jangan perhabis-habis. Makan buah sikit baru makan makanan. Lapit kata orang ni, perhabis-habis satu tangkai buah mu'tah baru makan nasi, kan sakit perut nanti. Faedah, Imam Al-Ajhuri menjelaskan bahawa buah yang dianjurkan untuk dimakan terbahagi pada 3 waktu. Hairan saya tengok ulama-ulama sedetail ini. Kalau tak baca buku ni saya ingat habis buah durian depan tu. Habis durian mesti lawan dengan apa? Manggis. Nak sedap lagi makan buah apa? Tak tahu saya nak. Tapi kan kita suka makan buah yang panas lawan dengan sejuk. Sebab itu kalau makan buah kurma lawannya tak tahu. Ada dalam buku ni tak? Buah kurma itu sifatnya panas dan tak mengenyangkan, tapi menahan lapar. Maka makanlah buah yang sifatnya sejuk, iaitu buah tembikai. Cara makannya Kak Ajah, buah kurma sikit, tembikai sikit, kurma sikit, tembikai sikit. Sebab panas campur dengan sejuk, dan kita blend. Jangan blend yang tu besar sangat, ni blend dalam mulut. Macam tu, serang sendiri. Sebab itu Bang Haji kalau jadi tetamu orang Arab, mereka selalunya bagi 2 buah ini, tapi mereka tak bagi buah tembikai, sebab situ payah nak dapat. Buah kurma ataupun rotab, kurma lah biasanya. Dan dia akan bagi air teh cengkeh dia panggil, tak ada gula. Siapa minum kali pertama tu, Wallahualam apa yang terjadi. Sebab orang Melayu jarang makan
air teh bercengkeh. Seperti yang berlaku pada orang yang di depan ini. Orang yang depan ini, orang tu dia pergi bertamu di sebuah rumah orang alim. Lalu dihidangkan kurma. 3 biji kurma kalau tak silap, orang tu kalau dia tak silap, dia perhabisnya habis. Maaf. Sebab kami tak tahu. Sampai-sampai kami 3-4 orang. Hang berapa? 3, main bismillah. Sedap no. Sungguh lapar. Habis 3 biji. Mayaya. Ayat teh cengkeh. Minum-minum, Masya Allah. Memang tak ada gula. Pasal orang Arab tak bawa gula. Rupa-rupanya caranya adalah makan kurma sikit, minum air. Makan kurma, minum air. Dia balas macam tu. Barulah manis tadi. Yang cengkeh tadi tak terasa sangat. Ini ya Allah. Akhirnya minum tak bernafas. Bernafas. Kalau bernafas boleh muntah kadang-kadang. Itu untuk pengetahuannya. Siapa yang pergi rumah orang Arab, kalau dibagi kurma, janganlah terus makan. Tunggu dulu apakah akan ada datang air ataupun tidak. Kalau tidak ada air, bismillah. Buah kurma tadi tu. Kalau tak, kena makan dengan air tu. Sebab itu buah kurma tu dia panas, kemudian buah tembikai itu hukumnya sifatnya sejuk, jadi panas dan sejuk. Buah yang dimakan sebelum makan nasi ialah buah semangka. Oi, suka saya sebab ni bahasa kampung kami ni. Semangka ni maksudnya apa? Orang kampung kami panggil watermelon. Sini orang Enon pakai semangka juga Masya Allah, seronok, suka saya. Lama tak sebut buah semangka, ya Allah. Ataupun buah tin. Buah yang dimakan saat, maksudnya ketika makan nasi, adalah buah pisang, buah mentimun, atau buah apple. Ini ada kajiannya. Buah yang dimakan setelah makan nasi, iaitu buah yang masam-masam, iaitu buah anggur dan buah delima. Ini bukan sebarang ni, ulama dah kaji benda ni dan ilmu kedoktoran ketika itu. 3 keadaan di atas telah dijelaskan oleh sebahagian ulama dalam mutiara syairnya. Qaddima lat-ta'ami tu'tan khawkha. Qaddima lat-ta'ami tu'tan khawkha. Jika kamu akan makan, maka dahulukanlah atas makanan buah tut dan buah khawkhan. Maafnya tak sempat saya nak rujuk. Wa mishmishan, buah mishmish, wa tin wal bittikha. Itu saya tahu. Buah tin dan buah semangka, betik. Bukan buah betik ni. Betik maksudnya buah semangka. Tapi di Kelantan lain dia panggil buah tu buah timun buah timun. Kita pun bagilah timun kat dia. Bukan ni kita nak makan buah watermelon. Sebab dia sebut buah semangka tu buah timun. Betul orang Kelantan? Buah timun panggil buah apa? Timun Cina. Timun Cina. Timun ada berapa? Timun batang macam timun tembikai kan, timun Cina. Oh, buah tembikai tu buah timun Cina. Kena sebut Cina belakang. Itu dah. Ingat timun saja. Kita nak terah lah nanti. Bagi setimun Cina. Saya pernah makan buah pisang. Tapi buah tu bentuknya macam apple. Saya tanya dengan tuan rumah, buah apa ni Haji? Ini buah pisang kaki, macam tomato Ya Allah, saya makan tu first time saya makan. Sedapnya. Saya pun sebelum balik rumah, saya nak beli juga buah ini. Sampai-sampai di kedai, Amoy,
Sebab kat situ memang yang kedai buah, kedai tu saja ya. Amoy, ya bang, tolong bagi kaki pisang. Maaf ya, saya cerita betul ni. Betul terjadi pada diri saya, supaya jangan yang duduk dalam ni pun terjadi juga. Saya ingat saya seorang sebut benda tu. Zaujah saya pun keluar daripada kereta dan Moy, tolong bagi kaki pisang. Laki bini. Astaghfirullahaladzim. Amoy tu kata, abang, bukan kaki pisang, pisang kaki. Saya kata, maaf ya, 2 kilo. Tapi buah tu kena pandai juga Kak Ajah kan. Jangan terlalu muda sangat, jangan terlalu masak sangat. In between lah. Dalam Islam ni semua in between tu semua kan. Sebab itu ada orang tua, ya Rasulullah, ud'u wallaha liyal jannah. Wahai Rasulullah, doalah pada Allah untuk saya masuk syurga. Nabi kata, la yadkhaluha al-ajuz. Syurga tak dimasuki oleh orang tua. Dia pun faltafatat, maka dia pun fatabki, menangis dia. Lalu orang tanya Rasulullah, menangis Ajah tu, makcik tu, nenek lah nenek. Nabi bagi tahu, akhbiruha, bagi tahu pada dia, orang tua tak masuk syurga. Kenapa? Ketika mereka masuk syurga, mereka tak jadi orang tua dah, dikembalikan seperti gadis-gadis. Uruban at-taraba, gadis-gadis yang sebayar umur. Nah, umur mereka 33 tahun. Kak Ajah, Mak Ajah semua, kalau ada nenek sekalipun, nanti lebih cantik daripada bidadari lagi. Sungguh. Nah, kerana itu jangan risau. Dalam syurga semua cantik dan tak ada hasad dengan orang. Mungkin dunia mungkin ada benda tu ya, na'udzubillah. Tak, di sana tak. Malah Allah, tapi syarat masuk syurga dulu. Nak masuk syurga mati dulu. Begitu ya, supaya baca kisah-kisah ataupun hadis-hadis tentang syurga, supaya kalau kita lemah beramal tu kuat kita beramal. Memang di dunia ni memang amal, memang kita letih beramal. Nanti kita meninggal, ada solat lagi tak? Ada datang majlis ilmu ke sini lagi tak? Tak kan? Relaxnya. Tapi kita dapat buat apa yang kita buat tu. Jadi biar kita letih, capek ke sekarang ini, bangkit malam walau bengkak mata sekalipun, walau 2 rakaat ringan sekalipun, tak apa. Surah Al-Mulk, surah Yasin, jangan tinggal. Memang letih, nafsu nak rehat je. Jadi kita nak supaya bila meninggal rehat. 33 tahun, cuba tengok muka 30 tahun dulu, 33 tahun umur dulu dalam gambar hitam putih tu, cuba. Baik, sambung lagi, wa ma'ahul khiyar wal mauz, dan buah yang dimakan bersamaan dengan makanan ialah buah timun, pisang, wa qitha wa tufahu kadzakal lauz. Buah qitha, apple, juga kacang bagus makan ya. Wa ba'dahu ajas kamithra ainab, dan buah yang dimakan setelah makan iaitu ajas. Maaf saya tak sempat nak rujuk tadi buah-buah ini, buah apa dalam Melayunya, buah pe, tahu buah pe kan, buah anggur. Kadzaka rummanun wa mithluhu rutab. Ini kita tahulah buah delima dan buah rotab. Buah rotab ni buah apa? Buah kurma yang basah tu. Kalau yang dah kering tu namanya tamar. Kalau kita semua dates kan, semua buah kurma. Dia ada beza tu. Buah tamar dengan buah rotab. Kalau buka puasa, yang paling elok buah rotab. Buah rotab ni sedap. Kalau di Saudi dengan Madinah tu, ya Allah, yang dalam peti sejuk tu, terasa sekarang ya. Kalau makannya tu memang tak payah ceritalah. Mendahulukan orang yang alim atau lebih tua untuk memulai makanan.
Jamnya betul ke? 11.30. Kita berhenti 11.30 ke pukul 12? Sebenarnya pukul 11.30. Oh, saya sikit lagi boleh? Dalam 10 minit ke? Tak pun dalam 11, 12 pun tak apa kan? 10 minit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala anhu qal, daripada sahabat yang bernama Khuzaifah berkata, kunna idha hadarna ma'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta'aman, jika kami bersama Nabi sallallahu alaihi wa sallam dan dihidangkan pada kami suatu makanan, lam nada aydiyana hatta yabda'a Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fayada'a yadahu. Masya-Allah. Nah, kami tidak memulai mengambil makanan tersebut kecuali jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memulainya terlebih dahulu. Maka setelah itu beliau pun meletakkan tangannya atas makanan tersebut. Maksudnya kalau ada orang alim, dia orang alim dululah. Baru kita makan. Berdasarkan hadis itu, kalau orang alim tu ada sekali. Kalau dia di rumah dia, kita kat rumah kita, kita nak jemput dia makan, tak mengapa kita makan dulu, tapi ini dah satu talam, dia makan dulu, ambil sikit dan kita ambil kemudian. Sebab sahabat memuliakan Rasulullah SAW, kita pun ikut sahabat. Utiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi ta'amin, telah dihidangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa sallam suatu makanan. Saya terkesan dengan seorang sahabat saya sebut nama beliau kerana beliau antara yang saya pun fikir betul juga apa yang dia buat. Al-Fadhil Ustaz Lutfi Al-Linggi, Ustaz Ahmad Lutfi Al-Linggi, beliau ada pondok dekat Kuala Kangsar. Beliau kata dengan saya begini, Ustaz, saya ajar anak-anak murid saya, beliau ada anak murid yang tua-tua, bukan tua, yang dewasa. Kalau jemput ke rumah, maaf ya, tolong diingat sama-sama, saya pun ingatkan juga diri, jangan bagi ustaz ataupun ustazah bersusun Nabi makanan. Maaf ya, kalau buffet sekalipun, dua cara, kita suruh ustaz tu dulu ataupun ustazah tu dulu, ataupun yang lebih sedap, lebih beradab, lebih bagus, apa, buatkan satu hidangan. Kadang-kadang bayangkan ustaz bawa pinggan sebesar alam tu, berderet, nanti orang tahu ustaz makan apa ya. Ya Allah, ayam tiga ketul. Sempat tak untuk orang. Mulalah tu, ayam tiga ketul, sempat untuk orang lain. Tu ayatnya tadi. Belum tambah lagi, ikan dua ketul, udang tiga. Ya Allah, mulalah tu. Karena itu kadang-kadang ustaz tu pun segan, dia mungkin nak makan lebih sikit, akhirnya setengah je dia ambil. Tapi kalau dihidang sebegini, dia rasa free, sebab yang di sini tuan rumah, dia ataupun kawan, boleh tambah lagi, gitu ya. Kita nak jaga maruah ustaz ataupun guru kita juga. Kadang-kadang saya bercakap ni kerana saya mengajar ya, dan tuan-tuan pun belajar dengan saya, dan ini pun kawan dan guru kami yang sebut. Sama juga kenduri kahwin. Kalau kenduri kahwin, apa salahnya satu meja tu untuk orang-orang alim, dua ke, supaya mereka tak segan. Bayangkan macam ni serban, tengok belakang budak-budak. Ya Allah, kita jaga maruah guru kita. Tapi kalau memang dah tempat sempit, kena cara buffet je ustaz, it's okay. Tapi biar ustaz-ustazah yang dulu, barulah yang kemudian. Kita yang ambil. Terima kasih Kak Acah, bagus juga. Memang dah tempat sempit dan tak boleh nak sediakan, ustaz duduk, kami yang ambil. Ustaz nak makan apa ustaz? Bolehlah, ayam, ikan, kambing, sotong dan kitalah yang pandai-pandai. Saya banyak cerita peribadi hari ini tak jadi ya. Memang bagus Kak Jah, memang bagus. Itu walaupun nampak simple kan, tenang je ustaz datang ke majlis. Kalau tak mau dah. Ataupun orang tua bagus. Kalau tak mau dah mai. Sebab dia majlis tu mesti bersusun.
Kadang-kadang yang bersusun tu depan dia tu orang, maaf ya, itulah kita nak jaga ustaz tu juga. Saya pun bila dengar, betul lah ustaz, saya pun sebut kepada siapa yang belajar dengan saya, itu sebolehnya kita buat. Tapi kalau rumah sempit cuma boleh buat buffet je, tak apa, tapi bagikan tu dulu ya. Maaf ni kalau mungkin ni rasa terbeban untuk dilakukan, tapi demi menjaga adab dan maruah, apa salahnya? Lagipun bukan hari-hari ustaz tu mai, ustaz mai kat rumah, jangan-jangan 5-10 tahun sekali. Baik, yang terakhir, faqala yustahabbu an yabda ar-rajul as-salih fa khudh ya Aba Ubaidah. Disunahkan untuk mendahulukan lelaki yang salih, termasuk perempuan yang salih juga, dalam memulakan makanan, maka ambillah makanan terlebih dahulu wahai Abu Ubaidah bin al-Jarrah, salah seorang ahli syurga, sebab beliau orang tua. Tu yang dibagi makan dulu. Baik, kita ambillah yang terakhir. Tidak mencaci makanan yang tidak disukai, misalnya dengan mengatakan makanan ini rasanya tidak ladat. Jangan, nanti orang terasa hati. Berdasarkan hadis an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, daripada sahabat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencaci makanan sekalipun. Inishtaha akalahu, jika baginda suka, baginda akan makan. Wa in karihahu tarakahu, dan jika baginda tidak suka, maka baginda akan meninggalkannya. Qala al-Imam an-Nawawi, Imam an-Nawawi mengatakan, al-aibu huwa an yaqul, satu keaiban ketika seorang mengatakan hadza malih, ini masin sangat, qalilul milih, ini kurang masin, serba salah. Masin sangat pun serba salah, tak masin pun serba salah. Hamid, ni pahit ni. Raqiqul ghalidh, ini raqiq nipis, ghalidh tebal. Mungkin kuahnya tak berapa tebal lah, ataupun tak pekat lah, nampak sampai ke bawah lah, cayak lah. Boy, janganlah menghina orang lagu tu nah. Jadi minum saja. What do you feel? Alhamdulillah. Cukup. Jangan well. Lepas well tu takut ada lagi selepas tu yang takut tu. Kalau well, alhamdulillah. Tak apa, I can't apa? Baru nadij, ni tak segar. Daging ke makanan tak segar. Telur itik ni yang dah 2 bulan ke? Yang telur itik masak lemak ni. Wa nahwu dhalik, dan lain-lain. Ambil yang ke-9 untuk yang ganjil. Disunahkan untuk mencicip garam terlebih dahulu sebelum makan nasrahnya. Memang begitu sebagian ulama. Dan kami diajar dulu pakai jari ni. Wallahu a'lam, saya tak tahu ya. Jari ni. Ambil garam, cicip. Gitu. Jadi rasanya mana-mana jari pun tak apa, yang penting garam. Berdasarkan hadis, ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, ibda ta'amaka bil milh, wahai Ali, menantu baginda kan dan sepupu, mulailah makanmu dengan mencicip garam. Fa innal milha shifaa'un min 70 da'an. Allah, kerana sesungguhnya garam merupakan ubat daripada 70 penyakit. Minha al-junun, gila pun boleh nah. Wal judam, kusta. Wal baras ni apa? Sopak. Di sini panggil belang sebab dia macam berbelang-belang. Wa waja'ul batni, sakit perut. Wa daras, sakit gigi. Cuba, kan kita sakit gigi kan berbau garam. Satu lagi katanya, wallahu a'lam bisawab, waktu saya masa kecil dulu saya ikut jamaah tabligh. Jamaah tabligh ada seorang Amir Sab tersebut, kalau tak silap saya ya, makan garam ni memang Sayyidina Ali Nabi ajar. Yang kedua, mengelakkan mati mengejut. Wallahu a'lam, mengelakkan mati mengejut. Janganlah banyak sangat, sekadarnya. Ni nak makan, ambil. Sedap pula ni. Setakat tu dulu, kita sama akan datang insya-Allah.
Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ta'ala wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita baca suratul Fatihah.